Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam puntian dinamik. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu lagi siri webinar pendidikan anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Pontian bersama dengan Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan. Jadi, pada hari ini tajuk webinar kita adalah berkisar tentang pendidikan pemulihan khas. Saya, Cikgu Rahazailina binti Abdul Rahman, selaku moderator anda pada pagi ini bersama-sama dengan ahli panel akan membincangkan, memperhalusi dan mendalami lagi tentang inovasi yang telah dihasilkan bagi membantu murid-murid pemulihan pendidikan khas ini. Untuk makluman semua, ahli panel kita pada hari ini ialah daripada Sekolah Kebangsaan Juran Batu dan saya kira mungkin lebih elok ahli panel memperkenalkan dirinya sendiri. Silakan. Okey, terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Cik Sai Zuraiza binti Cik Mai. Panggil je Cik Guja. Saya mengajar di SK Jeram Batu daripada tahun 2009 sampailah sekarang 2021. Jadi lebih kurang 12 tahunlah saya di sana. Jadi saya mengharapkan perkongsian kita pada hari ini akan memberi banyak manfaat kepada semua nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih Cikgu Ja atas pengenalan diri sebentar tadi. Jadi dengan tajuk webinar pada hari ini iaitu PS7 kuasa 3, unikkan nama tu. Kita akan mendalami lagi tentang ini sebentar saja lagi. Sebelum itu kita lihat dahulu video ini. Datang ke kelas pemulihan Permata Lestari SK Jeram Batu. Jadi berbalik kepada PS7 kuasa 3, selalu kita dengar PS5, PS3 kan. Sekarang ada PS lain pula, PS7 kuasa 3. Jadi mungkin Cikgu Ja boleh kata orang menerangkan dengan lebih lanjut lagi apa agaknya PS7 kuasa 3. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, baiklah. Okey, PS7 kuasa 3 ini merupakan satu inovasi yang saya cipta untuk murid-murid pemulihan khas. Okey, kenapa nama dia PS7 kuasa 3? Okey, PS tu maksudnya pusing sambil mengeja, membaca dan menulis. Okey. 7 tu ialah mengeja, membaca dan menulis, ada 7 huruf. Jadi dia merangkumi jadi kuasa 3 lah. Jadi pusing sambil mengeja, membaca dan menulis perkataan. Ada perkataan khas ya, KW, KWK. Jadi sebenarnya ia dicipta untuk murid mengenai asas KW, KWK, murid pemulihan khas. Saya ada buat dua sebenarnya, dua set. Jadi PS7 kuasa 3 ni sebenarnya ada dua set. Okey, ada dua set. Jadi saya akan kongsikan lebih lanjut lah. Okey, terima kasih Cikgu Ja. PS7 kuasa 3, saya memang tertarik dengan nama tu ya. Jadi, apa agaknya yang menyebabkan ataupun faktor-faktor yang menyebabkan Cikgu Ja menghasilkan inovasi ini khusus untuk murid-murid pemulihan pendidikan khas? Okey, baiklah. Kenapa saya buat inovasi ini? Seperti mana yang kita sedia maklum, dalam pengajaran kita sebagai seorang guru, memang kita akan sentiasa jumpa pelbagai masalah. Okey, ditambah pula pada tahun lepas, kita ada pandemik. Kita ada PKP, pandemik COVID-19, ada PKP 1. Jadi pengajaran dan pembelajaran murid-murid ni agak sedikit terganggu. Okey. Seperti mana yang kita sedia maklum, murid pemulihan ini memang memerlukan pembelajaran secara bersemuka. Jadi kalau kita buat PDPR, bukan saya nafikan PDPR itu tidak berfungsi atau apa, tapi untuk murid pemulihan ia lebih senang kalau kita ajar secara bersemuka. Jadi bila murid masuk sekolah tu, saya dapati ada banyak
ketinggalan. Okey, murid saya dapati mereka ketinggalan dalam menguasai konstruk. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dululah. Maknanya saya mengajar pemulihan ni saya ikut konstruk walaupun Linus dah tak ada, saya masih lagi guna konstruk Linus. Ya, dan kalau ikutkan konstruk Linus ada 12. Kalau kemahiran pemulihan dia ada sampai 32 kemahiran. Jadi saya memperkenalkan ini bagi meningkatkan penguasaan kemahiran mengeja, membaca dan menulis perkataan KV, KVK dalam kalangan murid pemulihan. Okey, saya nak mereka boleh bukan setakat pandai membaca tapi dia juga boleh menulis dengan baik. Okey. Selain daripada itu, ia juga dicipta saya daripada Sekolah Amanah. Jadi Sekolah Amanah ni dia memang menggalakkan inovasi. Jadi apa-apa pengajaran kita kena selitkan dengan inovasi, itu satu bonus. Jadi saya ciptakan ini untuk murid-murid saya sebagai latih tubi ataupun drilling untuk murid-murid sebelum mereka pergi dengan lebih jauh lagi dalam konstruk 5 ni. Okey, kalau konstruk 5 KVK ini kalau mengikut pemulihan khas ada 7 kemahiran pemulihan yang kita kena kuasai. Okey, so sebagai drilling murid-murid. Okey, selain daripada itu, ia juga saya buat ni sebab sebagai bahan baku mengajar. Okey. Murid-murid pemulihan ni dia memang suka sangat belajar sambil bermain. Bukannya apa orang kata belajar main-main. Tak ada. Okey, belajar sambil bermain. Jadi ia memenuhi pelbagai gaya pembelajaran murid dan juga tahap pencapaian murid yang berbeza itu. Jadi ada murid yang dia suka benda-benda yang belajar sambil bermain ni, dia suka sentuh, dia suka pegang. Ada murid yang dia tak suka. Tapi jadi murid pemulihan saya ni saya pelbagaikan gaya pembelajaran mereka. Saya tertarik dengan konsep belajar sambil bermain tadi dalam PS 7/3 tu. Jadi mungkin Cikgu Jah boleh nyatakan apakah objektif semasa menghasilkan inovasi ini dan siapakah kumpulan sasaran Cikgu Jah? Okey, sebelum saya pergi kepada objektif ya, saya ceritakan sedikitlah masalah yang dihadapi oleh murid ya. Kenapa ciptanya benda ni, PS 7/3 ini. Yang pertama ialah murid saya dia sukar menggabungkan dua suku kata KV dan KVK dengan betul. Okey. Jadi murid ini dia boleh baca contohnya dia P U T I H T. Dia jadi tah. Jadi dia tak boleh nak sebut yang tu. Dia suka nak menggabungkan tu. Okey. Dia suka nak menggabungkan dengan betul. Eja dah betul tapi bila nak gabung dia ada sedikit masalah. Okey. Lepas tu satu lagi murid ada yang pandai baca sebab responden saya 2 orang. Murid ni dia pandai baca tapi bila bab menulis pula salah. Kita sebut jarum, bila imla dia boleh tulis pula jandrum lah. Okey. Kalau saya sebut kuman dia boleh eja pula kunman lah. Macam saya rasa macam sesuatu kena buat ni. Murid ni memang dia tak boleh nak identifykan bagaimana bunyi KV dengan KVK ni. Dia tak boleh nak cerakinkan lagi dengan betul. Jadi saya kena buat sesuatu supaya murid ini boleh bezakan dua suku kata, satu suku kata terbuka dan satu suku kata tertutup. Okey, jom kita pergi kepada objektif. Okey. Okey, objektif PS 7/3 ya. Yang pertama ialah seperti mana yang saya maklumkan tadi ialah untuk memantapkan asas perkataan KV KVK dengan betul. Maknanya penggabungan dua suku kata tu akan menjadi dengan betul. Bila asasnya betul, jadi bila mereka nak masuk tajuk-tajuk lain di bawah konstruk 5 ini tak ada masalah sebab penggabungan asas tu dah betul. Okey. Jadi objektif yang kedua ialah supaya murid saya boleh mengeja, membaca dan menulis dengan betul perkataan KV KVK ini mengikut suku kata. Janganlah bila saya sebut jarum dia tulis jandrum lah. Jadi saya nak mereka boleh mengeja, menulis dengan betul apa yang telah saya sebut ataupun apa yang telah yang mereka belajar. Jadi itulah objektifnya. Bagaimana pula dengan kumpulan sasaran dari Cikgu Jah? Murid yang bagaimana agaknya yang Cikgu Jah pilih untuk sama-sama terlibat dalam penghasilan ni lah inovasi ini? Okey, penghasilan inovasi saya ni sebab saya mengajar kemudian khas, jadi sudah semestinya
murid saya lah, murid pemulihan khas, seorang daripada tahun 3 dan seorang daripada tahun 2. Okey, bila saya lihat naik daripada sekolah hari tu, bila masa PDPR saya nampak mereka boleh membaca dengan baik kan. Tapi bila masuk ke kelas, saya rasa macam sesuatu kena buat sebab mereka tidak dapat masalah yang saya nyatakan tadi lah, tidak dapat menulis dengan betul. Lepas tu dan yang paling menariknya, bila saya dah siap buat inovasi ini, saya dapati kedua-dua orang murid saya ni rupanya kidal. Oh, okey. Jadi saya rasa ada kesinambungan, sebenarnya ada kaitannya murid kidal dengan macam mana mereka nak gabungkan dua suku kata ni. Sebab bila mereka menulis pun, contohnya kalau jarum, seorang lagi murid tahun 2 tu dia boleh salin M-A terbalik macam tu tau. Balik semula backwise lah ni. Jadi saya rasa maksudnya memang murid kalau kidal ni mungkin dia ada masalah menggabungkan dengan betul. Sebab sebelum ni saya dah mengajar kan, jadi tak ada masalah. Bila masuk konstruk 5 ni maknanya murid boleh diajar dengan cara biasa. Tapi bila dua orang ni lambat progres. Ini yang dua orang tadi ni murid yang kidal tadi tu lah. Okey. Jadi fokus saya kepada murid yang kidal lah. Tapi kalau untuk PS 7.5 ni sebenarnya dia boleh diguna pakai untuk murid prasekolah. Murid prasekolah boleh pakai sebab mereka pun belajar asas juga kan. Lepas tu untuk murid tahap 1 pun boleh pakai. Tahun 1, 2, 3 yang mengalami masalah pembelajaran pun boleh guna pakai inovasi yang saya buat ini, insya-Allah. Kalau saya kira inovasi ni bukan untuk setakat murid yang Cikgu Jah sebutkan tadi saja mungkin murid yang umur 5 tahun dan ke bawah, kalau kata orang diperluaskan lagi, disebar luas lagi benda ni, rasanya boleh kan murid-murid ini. Okey Cikgu Jah, tadi kita cakap pasal objektif, kumpulan sasarannya kan. Jadi mungkin apakah kepentingan sebenarnya penghasilan inovasi ini khususnya kepada murid-murid tersebut sasaran tadi tu? Okey, kepentingan PS 7 kuasa 3 ini sebenarnya yang pertama, seperti mana yang saya katakan tadi, ia membantu murid memahami dan menguasai konsep perkataan KV, KVK dengan betul. Okey, bila murid dia dah faham konsep perkataan KV, KVK ni bagaimana gabungannya, insya-Allah mereka akan dapat go through selepas tu dengan baik. Okay? Jadi pemahaman dan penguasaan konsep itu yang paling penting sekali dalam mana-mana konstruk sekalipun. Bila mereka dah berjaya menguasai konsep asal dia dah boleh kuasai, insya-Allah yang lain-lain mereka akan dapat menguasai dengan baik nanti. Okey, kepentingan yang kedua ialah meningkatkan keyakinan diri murid dalam mengeja, membaca dan juga menulis. Seperti mana yang kita sedia maklum murid pemulihan ini mereka mempunyai keyakinan diri yang sangat rendah. Bila mereka duduk sama-sama dalam kelas, kalau kita tengok, cikgu-cikgu boleh tengok keyakinan diri mereka sangat rendah. Tapi bila masuk kelas saya, kelas pemulihan, mereka duduk dalam dia orang punya kelompok. Dorang lah. Dalam kelompok mereka masing-masing. Keyakinan diri mereka akan lebih meningkat berbanding di kelas sederhana. Tambah-tambah pula bila mereka dapat menguasai apa yang mereka belajar, lagilah keyakinan diri mereka lagi meningkat. Jadi kepentingannya ini ialah untuk meningkatkan keyakinan diri murid. Bila murid sudah menguasai, maknanya murid boleh membaca, murid boleh menulis dan mengeja perkataan KV, KVK ini, mereka akan lebih berkeyakinan dan mereka rasa seronok untuk belajar dan mereka nak ajar kawan-kawan yang lain. Saya akan wujudkan orang kata cikgu kat kelas ni. Nanti dia orang rasa seronok untuk mengajar kawan-kawan yang lain. So keyakinan diri mereka akan meningkat. Okey, kepentingan yang ketiga ialah seperti mana yang kita sedia maklum, murid pemulihan ini dia memang memerlukan bahan yang maujud. Okey, bahan maujud untuk belajar. Jadi bila mereka ada bahan maujud, sudah semestinya mereka boleh pegang, sentuh dan sebagainya dan mereka akan mudah ingat. Mudah ingat dan mereka lebih mudah berinteraksi. Bila dia pegang, dia pusing, dia akan rasa seronok dan mereka akan lebih hadam, absorb dalam diri. Dan seperti mana yang kita sedia maklum juga, macam saya nak bagi tahulah, saya punya kelas
Tahun 3, tahun 2 ada 8 orang murid. Okey, 8 orang murid pelbagai aras kemahiran yang mereka ada. Jadi sebagai seorang guru, kita kena mengajar mengikut aras masing-masing. Jadi dengan adanya bahan ini, ia berpusatkan murid. Okey, berpusatkan murid. Jadi maksudnya macam mana? Saya 8 orang murid, 8 orang murid masuk, saya kena ajar 6 benda yang berbeza. Okey, 6 benda yang berbeza, sudah semestinya saya kena prepare 6 bahan yang berlainan untuk mereka. Jadi, bila ada bahan-bahan yang saya sediakan, contohnya PF7 kuasa 3 ini, murid boleh belajar sendiri. At first memang saya ajar, tapi untuk yang kedua, setiap kali masuk kelas saya untuk drilling, mereka boleh ambil sendiri, mereka boleh baca sendiri, sementara saya mengajar murid yang lain. Jadi ini ialah salah satu cara berpusatkan murid. Murid boleh belajar sendiri tanpa bantuan guru. Minimal lah, bantuan kita minimal. Kita dah ajar mula-mula tu macam mana nak guna. Jadi untuk masuk selepas tu mereka dah tahu dah. Oh, nanti nak guna macam ni. Okey, dia baca, drilling. Jadi dia absorb terus dalam kepala dia. So salah satu inovasi ini memang boleh kita kata boleh berpusatkan murid lah. Jadi murid boleh belajar sendiri tanpa dengan minimal bantuan guru. Itulah kepentingannya. Okey, saya suka bila Cikgu Jah cakap tadi bukan bukan setakat inovasi ini bukan setakat kata orang tu memantapkan penguasaan dalam KV semua tu kan. KVK, tapi juga membangunkan soft skill sebenarnya dalam diri murid-murid, sebab dalam masa yang sama bila mereka diperkenalkan dengan inovasi ini, bukan saja mereka dapat membaca dengan lebih lancar, tetapi mereka dapat kata orang tu meningkatkan rasa yakin diri lagi. Betul tak Cikgu Jah? Jadi saya suka dengan cara tu, dan sebenarnya dalam aspirasi murid pun kita ada peningkatan dalam soft skill. Dan yang satu lagi saya suka tu bila murid berinteraksi dengan rakan-rakan dengan lebih yakin dan berpusatkan murid. Maknanya dia tak payah tunggu cikgu lagi, sementara cikgu dia buat kerja lain, membantu ataupun assist murid-murid yang lain. Murid-murid yang ada bahan ini dia boleh buat sendiri. Itu satu inovasi yang sangat saya rasa macam sebenarnya kata orang kehadapan, ya. Jadi Cikgu Jah, kalau kita tengok ni kan, saya pun tertarik daripada tadi ni. Saya rasa yang melihat ni pun mesti tertanya-tanya macam mana nak buat, apakah bahan-bahan yang digunakan, mahal ke tidak kan Cikgu Jah. Mungkin Cikgu Jah boleh terangkan dengan lebih lanjut, sebab sebenarnya saya pun tertarik juga ni. Okey Cikgu Jah, silakan. Okey, baiklah. Okey, bahan-bahan yang diperlukan. Okey, cikgu selalu nampakkan ni bahan-bahan macam ni kan. Jack ke, apa lagi? Roller coaster lah, banyak macam nama lah. Biasanya kalau kita makan, bekasnya kita buang saja kan. Betul lah. Kita buang. Jadi sebenarnya bahan-bahan ini kita boleh kita semula. Jadi saya ni sejenis orang yang suka kumpul barang-barang yang begini. Sebab saya rasa ia berkualiti. Sayang untuk dibuang. Contohnya macam saya beli pizza take away, kan ada kotak dia kan. Kotak dia tu sayang nak buang. Jadi saya ambil guna kat kelas pemulihan saya letaklah apa-apa yang sesuai. Okey. Jadi bila kita gunakan ni bahan bekas makanan ringan ni, kalau dulu kita rasa benda ni agak mahal lah, jajannya agak mahal lah sebenarnya. Tapi sekarang harganya pun dah tak mahal sangat. Jadi kedai RM2 pun ada. Ada. Okey. Kedai RM2 pun ada. Jadi kita boleh guna pakai bekas makanan ringan ini sebagai kita semula. Dan dia juga sebagai satu pendidikan lah untuk anak murid kita sebenarnya. Kita boleh ajar anak murid kita benda yang kita boleh guna pakai, kita harus mula. Jadikan sesuatu yang lebih baik. Itu salah satu pendidikan juga lah untuk anak murid kita sebenarnya. Okey, kita gunakan bahan kita semula. Okey, yang kedua ialah plastik lamina ataupun laminating film. Dan yang ketiga kita perlukan kertas A4, gunting dan juga double tape. Okey, sebenarnya bahan-bahan ini mudah sangat. Cikgu-cikgu pun semua memang dah ada dah bahan-bahan ni. Okey, zero cost sebenarnya. Semua dah ada. Minimum kita nak buang nanti kita ambil balik. So kosnya pun tak mahal. Okey. Cara-cara nak membuat PS7 kuasa 3 ya. Okey, cara-cara nak buat. Kalau kita tengok ya, sebenarnya nampak simple macam ni cikgu. Sebab saya ada buat 2 set. Jadi 2 set boleh putar. Satu ni mengandungi 25 patah perkataan. Bila saya buat 2 set, jadi dah 50
perkataan KWK yang kita boleh ajar dekat anak murid kita. Okey, yang pertama ialah cikgu tulis dulu Suku kata. Suku kata. Sebab saya buat 2 set. Set saya ni yang dekat ni ialah suku kata KV, suku kata KV. Dia sama saja. Suku kata KVK yang lain. Okey, kita tengok yang ni yang lain. Yang depan sama, yang ni yang belakang ni lain. Okey. Yang ni pula kalau kita tengok suku kata yang pertama ni lain. Suku kata yang belakang ni sama. Dia sama. Jadi murid boleh baca. Ini yang set yang pertama sebenarnya. Ini set yang kedua. Okey. Kalau cikgu nak buat, cikgu just tulis suku kata. Kalau contohnya yang lapisan yang pertama ni cikgu tulis suku kata KVK, suku kata tertutup. Okey. Jadi yang kedua, cikgu boleh tulis suku kata KB saja. Suku kata terbuka, ini suku kata tertutup. Kalau cikgu tulis kat sini suku kata terbuka, tutup. kat sini cikgu tulis suku kata tertutup. Okey. Sebenarnya kalau kita nak buat taip ni dia agak susah sikit sebenarnya, sebab kita nak nak samakan dia, bila print tak sama dan sebagainya. Tapi sebenarnya at first mula-mula sekali saya buat tulis pakai tangan je. Saya tulis pakai tangan je lagi mudah sebenarnya. Tulis pakai tangan lagi mudah sebenarnya nak buat PS7 Kuasa 3 ni. Okey. Tapi untuk tujuan memurnikan nampak lebih menarik, murid tu suka warna-warna kan. Jadi saya print lah. Okey, saya print lagi nampak lebih cantik lah. Okey. Dan seterusnya kita laminate. Okay, bila kita dah siap tulis, kita laminatekan kedua-dua kertas ini. Kertas A4 ni kita laminatekan. Lepas tu cikgu tampal. Yang kertas yang pertama tadi kita tampal. Jadi dia akan jadi macam ni. Okay? Bila kita tampal dia akan jadi macam ni. Tu yang pertama lah. Okey, tampal guna double tape kat sini. Okey, kita tampal guna double tape kat sini. So, okey. At first saya tak letak selotip tu dekat belakang. Maknanya kertas ni pun boleh pusing tau. Bila saya letak lapisan yang kedua, dia kedua-dua berpusing. Itu cabaran lah tu masa penghasilan dia tu. Okey. Bila kita nak try kita boleh kan. Okey. Rupanya kita kena letak selotip. Dekat sini kita letak selotip, barulah kita tampalkan lapisan yang pertama. Okey. Guna double tape kita tampal macam ni. Bila dah siap macam ni, kita tampal pula lapisan yang kedua. Okey, kita tampal lapisan yang kedua. Okey, kita tampalkan lapisan yang kedua. Pun guna double tape cikgu cikgu guna double tape. Lepas tu kalau untuk lebih orang kata kemas, kita letak selotip lah kat tepi ni. Sebab dia lama-lama nanti dia terbuka. Lama-lama dia terbuka. Jadi bila kita letak selotip banyak-banyak kat sini, jadi murid pun insya-Allah dah boleh pakai. Dah boleh. Jadi maknanya murid dah boleh pusing sambil belajar, mengeja, membaca dan menulis. Jadi tanpa bantuan kita, at first dia mula-mula tu dia macam susah jugalah nak pusing-pusing sebab tak biasa kan. Bila dah lama-lama tu dia dah boleh. Dan mana kalau ini turun kan nanti dia naik sendiri, dia boleh buat sendirilah. Jadi murid sambil pusing, sambil baca, sambil mengeja. Memang memerlukan kata orang tahap kesabaran yang sangat tinggi ni nak buat ni. Nampak macam senang tapi agak rumit jugalah pada mulanya tapi hasilnya tu yang kita nak kan. Jadi Cikgu Jah, boleh Cikgu Jah nyatakan cara-cara Cikgu Jah mengaplikasikan inovasi ini dalam kelas? Mungkin Cikgu Jah boleh tunjukkan kepada kami semua. Okey. Bila saya dah buat PS7 Kuasa 3 ni, apa yang saya buat dengan murid saya, yang pertama sekali ialah saya suruh mereka latih tulis mengeja, membaca berulang kali semasa PDPC. Maksudnya, setiap kali masuk kelas saya, murid yang belajar konstruk 5 ni, dia kena duduk kat kelas saya dan dia kena baca.
Walaupun semalam dah baca, hari ni pun kena baca lagi. So kita mentahukan tahap murid ni kadang-kadang ingatan dia tidak seperti yang lain kan. Jadi dia kena selalu. Jadi saya bila dia masuk di kelas saya, murid tu dia akan kena latih tubuh membaca, mengeja berulang kali. Okey. Lepas tu dia dah siap baca, saya akan suruh mereka tulis. Jadi untuk murid pemulihan ni kita tak boleh nak suruh mereka pandai baca saja. Jadi mereka juga perlu menulis. Okey? Menulis perkataan yang ada ni di kertas. Kita pulang pada cikgu lah, nak tulis kat buku ke, nak tulis kat kertas ke, ataupun cikgu nak suruh mereka tulis kat mind mapping. Kita PAK 21 kan, ada peta writing kan. Jadi cikgu suruh dia tulis, pilih 5 perkataan ke, cikgu salin. Dan kita nak juga budak pemulihan ini mempunyai kemahiran menyalin. Okey, jadi selain daripada saya suruh latih tubuh mengeja membaca, saya nak mereka menulis. Kita nak tengok tulisan dia macam mana. Dia tulis huruf Y tu bawah garisan ke tidak, huruf J bawah garisan ke tidak. Sebab murid pemulihan itu yang selalu masalahnya. Huruf Y atas garisan, huruf J atas garisan. Jadi kat sini kita dah boleh nampak sekali harum. Okey, selain daripada membaca, dia betul menulis. Okey, bila mereka dah siap tulis, dah siap baca semua, untuk besok-besok next-nextnya, saya akan buat imla. Okey, imla tu ialah saya akan sebut perkataan, murid akan mengeja. Okey. Jadi kat sini kita boleh nampak murid kita tu menguasai atau tidak. Perkataan yang saya sebut itu tidak terdapat pada PS 7 kuasa 3. Kalau kita sebut perkataan yang sama, murid tu mungkin dia ingat-ingatkan. Jadi kita nak test penguasaan murid itu sama ada dia menguasai ke tidak. Konstruk 5 KVK ini. Jadi saya akan suruh mereka eja, saya sebut, mereka tulis perkataan yang tak ada dekat PS Studio Pasti. Kalau ada pun mungkin ada 1 atau 2 saja. Jadi bila murid dah dapat mengeja dengan betul, menulis dengan betul, maknanya kat situ saya dah boleh nampak mereka menguasai kemahiran KVK ini. Jadi tak salah lah kalau saya nyatakan yang inovasi ini dia macam peribahasa bahasa Inggeris yang menyatakan killing two birds with a stone. Bukan setakat mengajar pendidikan, yelah macam KVK ni semua kan. Pendidikan apa tadi tu? Kita semula, pendidikan alam sekitar lah. Lepas tu mengajar mereka berdikari sebenarnya ni tau. Jadi banyak tau kata orang impak kepada murid ataupun yang murid boleh pelajari. Tahniah Cikgu Jah, saya suka, teruja betul dengan ni. Jadi dalam setiap penghasilan, tak kira lah penghasilan apa saja pun, mesti ada cabaran-cabaran yang Cikgu Jah hadapi kan. Jadi apa antara cabaran yang Cikgu Jah boleh kongsi bersama kami semasa penghasilan inovasi ini? Cabaran tu memang sangat banyak lah. Tapi sebelum kita tengok cabaran tu, kita tengok video dalam kelas. Makan, makan. Suka, suka. People, pekan. Biubu, bukan. Adira, rakan. Lam, kelam. Lam, selam. Lam, tilam. Lam, malam. Tidak, kadek. Tisu, kasu. Engol, kau.
ialah salah satu pembelajaran yang saya buat dalam kelas tadi. Murid yang pertama tadi dia hanya membaca saja kan. Betul. Dia membaca saja. Bila saya rasa dia dah boleh baca, dah boleh bunyikan dua suku kata tu dengan betul. Okey, saya akan suruh mereka tulis pula. Okey. Tulis pun sebelum dia tulis dia kena baca juga dulu. Dia kena baca dulu, lepas tu dia pun tulis dekat okey, cikgu print lah apa-apa benda yang menarik. Macam contoh saya pakai gambar katak. Sekarang kalau kita tengok kat internet pun banyak sebenarnya. Banyak template kita boleh print, kita nak suruh murid tulis, boleh dia dah siap tulis, dia boleh colour dan sebagainya. Jadi terpulang kepada kreativiti cikgu lah. Jadi selain daripada dia dah membaca, dia menulis. Okey. Saya pun tertarik tengok template dia tu. Okey. Okey, kita akan pergi kepada soalan cikgu tadi. Cabaran. Okey. Cabarannya seperti mana yang kita sedia maklum ya, kita sebagai seorang guru sebenarnya selain daripada mengajar, kita ada banyak sebenarnya jawatan-jawatan lain yang kita pegang di sekolah ya. Macam saya di sekolah amanah, so saya pegang jawatan sebagai leader. Saya juga guru disiplin. Saya juga SU curriculum. Orang kata bidang tugas tu besar lah, berat lah kan. Tapi kita tidak boleh jadikan itu sebagai salah satu faktor yang kita tak boleh membuat satu inovasi. Jadi walaupun ada kekangan masa, sebenarnya saya cuba curi juga sedikit masa untuk saya fikirkan sesuatu yang bermanfaat untuk anak murid saya. Bagaimana saya nak mengatasi masalah anak murid saya. Soal kekangan masa itu memang tidak dapat dinafikan lah. Tetapi kita cuba buat yang terbaik untuk anak murid kita. Okey, dari segi kemudahan pula. Dalam sekolah saya, tak ada masalah sebenarnya. Sebabnya sekolah kami ada satu mesin fotostat yang berwarna. Jadi cikgu-cikgu boleh buat apa saja yang cikgu nak untuk memantapkan aktiviti cikgu. Jadi itu salah satu cabaran juga. Cabarannya sebab dah ada bahan, dah ada kemudahan, takkan kita tak nak buat kan? Rasa tercabar. Ada setengah sekolah mungkin kemudahan dia tak ada, jadi cabaran juga. Cabaran bagi saya ni, semua kemudahan dah ada, kertasnya dah ada, semua dah ada. Jadi why not kita fikirkan sesuatu, kita gunakan kemudahan yang ada sebagai cabaran, mencabar diri kita sebagai seorang guru. Kita create sesuatu untuk manfaat anak murid kita. Okey, cabaran yang kedua ialah faktor murid. Seperti mana yang saya maklumkan kepada para penonton sebentar tadi ya, pada moderator, kelas saya kalau ikutkan tu dengan jumlah murid dan juga jumlah keseluruhan murid dalam satu tahun tu sebenarnya ramai ya, 8 orang tu ramai sebenarnya. Dengan 6 benda berbeza yang saya perlu ajar dan 2 orang murid sebenarnya ialah calon pendidikan khas. Okey. Jadi kita nak menangani masalah setiap murid itu satu cabaran buat saya. Bagaimana saya nak mengajar murid yang ada pendidikan khas punya bukan simptom lah, ni dia punya ciri-ciri dia. Dia ada ciri pendidikan khas. Jadi cara kita nak mengajar dia pun dah lain. Okey. Sebab kadang-kadang murid-murid seperti ini dia memberi banyak kepada kita ni kesabaran yang lebih dan juga cara pendekatan yang berbeza. Sebab kita guru pemulihan, kita hanya tahu mengajar murid pemulihan, tidak kepada murid yang pendidikan khas. Jadi mungkin cabarannya saya tak ada bagaimana nak menangani masalah mereka. Jadi nak tak nak saya terpaksa juga belajar. So cara nak menangani masalah murid ciri-ciri pendidikan khas di kelas saya ada 2 orang. Lepas tu 6 orang lagi murid yang lain lah, murid yang lain yang berbeza juga dia orang punya kemahiran dalam pembelajaran. Jadi walaupun nampak macam mengajar budak sikit, tetapi bila kita dah masuk dalam kasut itu sebenarnya pelbagai orang kata masalah yang kita hadapi. Tapi saya anggap itu sebagai satu cabaran lah untuk saya. Untuk saya meningkatkan kreativiti saya, untuk kemanjaran murid, untuk sesuatu yang bermanfaat lah kepada anak didik saya. Sebenarnya cabarannya sama juga dengan arus perdana ya, Cikgu Jah. Tak adalah kita kata cikgu pemulihan duduk sesaja ya, tak kan? Sebenarnya cabarannya banyak dan hampir sama dengan cabaran di arus perdana. Jadi Cikgu Jah mungkin boleh kongsi sikit kot hasil kerja murid semasa, maksud saya sebelum penghasilan inovasi ini dan kemudian selepas penghasilan inovasi ini.
Okey, sekarang kita boleh lihat yang ini adalah merupakan contoh hasil kerja murid. Okey. Yang tadi tu murid tulis dekat satu BBM yang saya buat, dalam katak tu kan. Bila mereka dah tulis, saya akan suruh dia baca lagi pula. Oh, okey. Dia dah siap baca, saya akan tanda and then saya akan tampal dekat dalam kelas contoh hasil kerja murid. Jadi murid dia rasa seronok, dia punya hasil kerja ada kita pamerkan di dalam kelas. Jadi maknanya murid bukan tulis sajalah kat situ. Kita akan pamerkan di dalam kelas. Okey, yang kedua ialah contoh murid yang kedua. Okey, saya suruh mereka tulis di dalam dia tulis di dalam buku. Jadi maknanya bila menyalin dalam buku itu, kita mempraktikkan dia supaya dapat menggunakan garis buku itu dengan betul. Bagaimana nak selang, bagaimana nak tulis tarikh, nak tulis hari. Kita kena gunakan juga buku tulis ni sebagai alat untuk menyalin untuk mereka. Tapi tengok kemas tulisan. Dapat ikutlah Dan ni. kita nampak pun tulisan tu memang mengirikan. Kini kidal lah ni. Kidal, murid ni kidal. Sebelum jadi macam ni pun saya dah suruh dia padam sebenarnya. Dia tulis terbalik yang saya katakan tadi. Dia salin terbalik. Okey, jadi baik dekat kelas kita suruh mereka menyalin. Jadi maksudnya mereka praktiskan guna buku garis satu tu dalam kelas saya. Bila masuk kelas arus perdana, tak adalah mereka tu orang kata ketinggalan jauh, macam mana nak tarik, tak tahu kat mana, nak selang pun tak tahu jadi saya praktiskan mereka tulis dekat satu alat ataupun bahan-bahan mengajar yang lain ataupun dengan dekat buku tulis lah saya praktiskan. Kita tengok sebelum dan selepas Okey, kalau kita lihat murid saya ni pada yang pertama itu hanya mendapat 3 saja daripada 10 bila saya buat imla. Kalau saya cakap tengok saya tulis, saya suruh dia eja jarum pun dia eja janrum. Jadi saya suruh dia tulis katak pun dia boleh aja kakkan dah. Kira ikut sedap mulut dia lah. Jadi bila kat situ saya nampak murid ni kenapa ya? Saya cakap rasanya suara ni saya ni antara cikgu so kuat lah kat sekolah tu. Kalau kita sebut katak macam mana pula murid ni boleh eja tak lah, kan lah. Jadi macam sesuatu yang kita rasa macam tak masuk akal budak ni. Rasanya aku dah sebut betul dah tadi ni. Macam mana boleh dia lain ni. Okey? Jadi kat situ saya dapat satu inovasi lah. Saya rasa kena buat sesuatu ni supaya murid dia macam absorb. Ka tu macam mana eja dia. Pak tu macam mana eja dia. So saya kena buat sesuatu supaya cerakian itu ataupun penggabungan dan juga penulisan tu nanti akan jadi sesuatu perkataan yang bermakna. Okey, murid ni sebenarnya daripada tahun lepas lagi sebenarnya dia menghadapi masalah ni. Ini tahun 1 lah ni, tahun lepas. Tahun 2. Tahun 2. Murid ni dia tahun 2. Jadi murid ni dia ada masalah ni daripada tahun lepas lagi. Lepas tu terus cuti sekolah. Okey, dan naik pun saya dah PDPR tu kan dulu saya dah ajar dah sebenarnya melalui PDPR. Bila naik tu saya tengok tak boleh lagi ni, memang kena buat sesuatu untuk murid ni sebenarnya. Bila kita dah buat tu alhamdulillah dapatlah 9/10. Alhamdulillah. Bila saya suruh dia main ni PSU fasa 3 ni, tiap kali masuk dia baca, tiap kali masuk dia pegang, tiap kali masuk kelas saya dia kena tulis, dia kena salin. Bila lepas tu saya buat imla lagi sebab saya nak tahu bagaimana penguasaan murid ni. Alhamdulillah. Bukan orang kata bila dah buat ni 100% murid dah pandai cerdik terus. Tidaklah. Adalah salah satu. Dapatlah sesuatu kan daripada Ada salah tu saya suruh siput dia boleh aja cikput. Tak apalah. Sebutan cikgu tu kot. Saya sebut siput siput dengan ciput dia boleh aja cikput. Tapi okeylah. Kita nak kata benda ni perfect, boleh budak tu boleh pandai itu tak adalah. Okeylah ni. Jadi ni seorang lagi murid saya yang sekarang dia tahun 2. Okey. Ini pun kita tengok kalau dia suai je. Kita suai je kakak, dia je kakak saja, dia akan tinggal. Okey, tinggal. Apa tu? Kat belakang tinggal. Dia kalau jubah jadi jubah. Jadi rasanya dah puas dah buka mulut ni jubah macam gitu kita sebut ni dia masih lagi tidak boleh membayangkan huruf apa yang perlu diletakkan untuk menjadikan KVK ini. Jadi
kebetulannya ada dua masalah ni, so saya rasa memang saya perlu fikirkan sesuatu supaya murid ni absorb bagaimana KV, bagaimana KVK digabungkan jadi perkataan yang bermakna. Tak adalah orang kata murid-murid pemulihan ni sebenarnya kalau kita ajar perkataan-perkataan macam ni, kalau ada gambar lagi mudah sebenarnya. Tapi saya tak nak macam tu. Contohnya kalau dia tengok gambar, contohnya kalau KV lah kan. Kalau dia gambar tu RO dieda kan, dia akan sebut tayar. Oh, okey, faham. Sebab roda jarang digunakan. Jarang digunakan. Saya. Sebab tu saya at first je saya akan gunakan gambar. Baca tengok gambar. Pasal mata dia, disebut je nanti mata dia tengok gambar. Jadi RO dieda tayar. Okey. Jadi bila saya kurangkan penggunaan gambar, at first je awak boleh tengok gambar. Yang ni kalau ada gambar pun saya tutup. Saya nak kasih. Kau tak ada sebut ikut gambar. Sebut gambar je. Mata dia belum meja ke mata dah keling gambar dah. Dia tengok gambar dah, apa benda nak sebut lepas ni. Okey. Jadi alhamdulillah murid ni kalau kita tengok lepas pada tu okey, bolehlah 6/10. Okey, 6/10. Alhamdulillah. Tapi pada minggu lepas saya buat lagi satu imla. Sebab saya tak puas hati dengan pencapaian dia 6/10 je. Saya buat lagi satu imla, alhamdulillah dah betul 10/10. Alhamdulillah. Jadi maknanya saya dah boleh pergi ke perkataan-perkataan lain dalam itu kata orang next step dia lah. Bagus. Maksudnya murid ni bila dah tahu asas ni, maknanya untuk perkataan yang macam sekolah, sempadan yang melibatkan KVK ini tak ada masalah dah. Pasal asasnya KVK tadi dia dah boleh absorb bagaimana bunyi dua suku kata, bagaimana suku kata tutup, bagaimana suku kata terbuka tadi bunyi. Bila dah masuk sempadan dah tak ada masalah. Mereka boleh kira cepatlah, saya nampak progres mereka sangat cepat. Menarik perkongsian ni. Saya suka. Jadi mungkin boleh Cikgu Jan nyatakan kepentingan inovasi ini bukan sahaja pada guru tapi pada murid, tapi kita tahu pada guru dululah. Apa agaknya kepentingan yang boleh Cikgu Jan kongsikan kepada kami? Okey, apa yang saya boleh kongsikan kepentingan inovasi kepada guru lah. Sebenarnya kita sebagai seorang guru merupakan pencetus idea. Betul. Pencetus idea baru ataupun kita sebagai pemudah cara dalam PDPC. Sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang guru untuk menjadi kreatif dan inovatif. Bagaimana kita nak murid kita menguasai apa yang mereka tak kuasai. Betul. Kita kena jadi berfikir di luar kotak. Orang kata bukannya kita nak murid kita je, okey awak kena berfikir di luar kotak. Sebelum kita nak suruh anak murid kita berfikir di luar kotak, kita keluar dulu kotak. Jadi kita sebagai seorang guru, kita sebagai pencetus idea, bagaimana kita nak buat sesuatu untuk sebagai intervensi anak murid kita yang menghadapi masalah. Okey, kepentingan inovasi kepada guru yang kedua ialah bila kita ada inovasi sebenarnya ia melicinkan proses PDPC kita serta dapat menyelesaikan masalah dan menarik minat murid. Okey, macam saya kata tadi, saya ada masalah murid ni dia macam tak boleh nak eja dengan baik dan sebagainya. Bila saya dah ada PS7 fasa 3 ini, dia melicinkan proses pembelajaran saya sebenarnya. Saya dah tak perlu duduk fikir macam mana lagi saya nak buat ni. Bila dah ada PS7 fasa 3 ini, proses PDPC saya berjalan dengan lancar untuk konstruk ini dan juga menarik minat murid. Jadi untuk kepentingan inovasi yang ketiga, pendorong kepada guru lain dan juga menjadi inspirasi serta dapat dimanfaatkan oleh semua guru. Sudah semestinya bila kita buat inovasi, kita bukan nak shock sendiri, bukan kita nak cakap anak murid kita je boleh pakai. Sudah semestinya bila kawan-kawan kita tengok, wah cikgu ni boleh cerita macam ni, why not aku pun nak buat jugalah. Jadi secara tak langsung kita boleh mendorong guru lain menjadikan kita kononlah sebagai aspirasi mereka untuk membina inovasi dalam PDPC mereka, ataupun kita pun juga boleh bantu mereka dan inovasi kita ni boleh dimanfaatkan oleh guru-guru lain. Jadi maknanya bukan pahala kita nak share dekat semua orang. Maknanya bila ramai orang guna, insya-Allah lah pahala kita berpanjangan. Gitulah. Tak silap lah kalau saya katakan Cikgu Jan ni pencetus inspirasi lah di Sekolah Bahasa Ajaran Batu. Hebat ni. Boleh sikit. Kepentingan kepada murid pula. Apa kepentingan
kepentingan kepada murid inovasi ini. Yang pertama ialah kita boleh lihat inovasi ini ialah merupakan satu benda yang kita cipta, bukan setakat benda yang kita boleh pegang, boleh sentuh. Jadi ada juga cikgu-cikgu yang buat inovasi, dia buat game, permainan. Jadi dia menggunakan pelbagai deria murid. Ada yang kena sentuh, so deria sentuh, ada yang deria lihat, kena deria lihat. Seterusnya, bila mereka belajar dengan inovasi-inovasi yang kita buat ini, dia akan meningkatkan daya ingatan dia. Belajar sambil bermain, belajar sambil buat game dan sebagainya, dia murid mudah lagi ingat. Berbanding dengan belajar sambil macam biasa, belajar macam orang kata normal. Jadi bila kita ada benda yang kita buat, dia meningkatkan lagi ingatan murid dan juga melibatkan pelbagai deria murid. Terutama untuk murid pemulihan dah, memang penggunaan deria tu memang sangat penting lah supaya kita nak mereka sentiasa bergerak, sentiasa orang kata minda dia tu sentiasa berfikir. Kepentingan inovasi kepada murid yang kedua ialah menerapkan kreativiti dan inovasi kepada murid melalui aktiviti PDPC yang kita ajar. Maknanya bila kita sebagai seorang guru, kita dah buat inovasi, secara tak langsung ia menerapkan inovasi kepada murid kita. Mungkin kita tak dapat lihat inovasi yang kita terapkan kepada murid kita itu, pemikiran inovasi itu sekarang. Mungkin bila dah ada sekolah menengah, mungkin mereka dah kerja nanti, mereka mungkin ingat, oh cikgu aku dulu ni kreatif tau, dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Jadi pendorong untuk mereka lebih kreatif, secara tak langsung kita terapkan nilai kreativiti kita kepada anak murid kita dalam pembinaan inovasi yang kita buat. Dan kepentingan yang ketiga ialah menambahkan kemahiran pembelajaran murid. Maknanya murid tidak tertumpu kepada satu-satu kaedah pembelajaran sahaja. Maknanya murid kaedah apa awak belajar, contoh belajar membaca, membaca kat whiteboard saja. Membaca dekat buku cerita saja. Jadi kita boleh menambahkan kemahiran murid belajar, kaedah pembelajaran mereka bukan tertumpu kepada satu saja. Jadi kita boleh, bila inovasi ni ada, maknanya kemahiran pembelajaran murid, kaedah pembelajaran dah berubah. Maknanya mereka boleh belajar dengan pelbagai kaedah. Dengan kreativiti cikgu, dengan inovasi cikgu, murid tu dapat belajar dengan pelbagai kaedah-kaedah. Macam buat game ke, tu kaedah lain dah pembelajarannya. Jadi secara tak langsung, murid tu dapat mempelajari pelbagai kaedah lah dalam mereka belajar. Banyak sebenarnya saya belajar daripada perkongsian pada hari ini. Saya teruja dengar macam-macam kata orang, idea baru, perkongsian baru, benda pun simple, senang kan. Jadi Cikgu Jah mungkin ada pesanan dan harapan kepada guru-guru khususnya di luar sana, Cikgu Jah. Pesanan dan harapan saya kongsikanlah satu kata-kata yang saya jumpa. Guru yang berinspirasi tahu bahawa setiap jalan ada batu-batu yang akan menghalang. Boleh jadi batu-batu itu sebagai penghalang ataupun batu loncatan, bergantung kepada bagaimana kita manfaatkan batu tersebut. Macam saya kata tadilah, kalau kita sebagai seorang guru, kekangan masa, kekangan banyak cabarannya, bagaimana kita jadikan kekangan itu sebagai satu batu loncatan, bukan sebagai satu batu yang menghalang kita terus kita stop. Jadi kita sebagai seorang guru, kita kena sentiasa berfikir sesuatu untuk manfaat pada anak murid kita. Saya selalu fikir setiap kali ibu bapa yang hantar anak ke sekolah, jadi kita sebagai seorang guru, kita kena bagi apa yang sepatutnya murid itu dapat di sekolah. Maksudnya mereka datang, harapan ibu bapa itu terlalu tinggi untuk anak murid mereka. Sebab saya mengajar pemulihan, bila saya bagi tahu anak puan ni dah boleh membaca dengan baik, dia punya keterujaan dia tu lain, mak bapak punya keterujaan tu lain, kita sebagai guru lagi teruja sebenarnya. Tak terkata murid yang daripada tak tahu ABC kita ajar, mereka dah boleh membaca satu ayat yang panjang dan satu nikmat yang tidak terkata. Jadi sebagai seorang guru, janganlah jadikan sebagai masalah-masalah kita yang banyak itu sebagai satu batu halangan. Jadi kita jadikan sebagai satu kita kena buat sesuatu agar memberi manfaat kepada
orang di luar sana atau murid kita lah especially, mereka patut dapat apa yang mereka sepatutnya dapat di sekolah. Jadi saya selalu pegang juga kata-kata sebenarnya kita permudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Kita permudahkan urusan anak-anak murid kita belajar ini, why not Allah nanti akan permudahkan urusan kita nanti, perjalanan hidup kita dan sebagainya. Jadi secara tak langsung inovasi-inovasi ini bukan setakat dapat memberi satu kemajuan kepada murid, kita pun rasa macam sangat berpuas hati. Kalau cikgu tak percaya, cikgu buatlah satu inovasi, lepas tu murid kita dapat menguasai sesuatu masalah yang kita hadapi ini dengan inovasi yang saya buat. Jadi dengan yang kita buat, okey maafkan saya, dengan kita buat, jadi perasaan dia tu memang dia rasa lain. Kita rasa sangat, wah alhamdulillah ya Allah kau permudahkan urusan aku kerana telah memberi aku idea untuk memudahkan anak-anak aku belajar. Alhamdulillah. Jadi itu saja. Saya dengar ni teruja sangat dengar saya semangat pula bukan Cikgu Syah. Baiklah, itulah tadi ya sesi webinar kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Jah sebagai ahli panel pada hari ini dalam perkongsian mengenai inovasi PS7 Kuasa 3 yang sangat menarik dan sangat berinformatif ya. Terima kasih juga kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Pontian atas kesudian menjemput kami untuk sama-sama menjayakan webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan yang merealisasikan perkara ini ya. Jadi jangan lupa ya kepada penonton-penonton di luar sana untuk like, share dan subscribe ya. Di paparan tu saya dah ada ya. Di PPD Pontian itu YouTube saya YouTube, dan kita juga ada Facebook PPD Pontian. Jangan lupa untuk like kami kami di situ, dan kemudian kita ada juga yang ni penting YouTube Sekolah Kebangsaan Jerang Batu, kita ada Sejebat For You Diamond, dan juga di Facebook Trust School Sekolah Kebangsaan Jerang Batu. Jadi Cikgu Jah mungkin nak tambah sikit Facebook kalau ada lah Okey, kalau untuk makluman cikgu-cikgu ataupun sesiapa yang berminat dan sebenarnya kalau rasa macam leceh lah nak buat benda ni susah lah, nak kena print dan sebagainya Jadi tak perlu risau, saya akan bagi bahan ni dekat sekolah saya punya Facebook Trust School Sekolah Kebangsaan Jerang Batu, ataupun dekat FB saya sendiri Cik saya Zuraiza. Jadi kat situ cikgu-cikgu boleh ambil bahan saya halalkan free, cikgu boleh guna untuk anak murid cikgu. Apa yang cikgu manfaatkan tu insya-Allah akan kembali kepada saya. Kita doakan semoga anak murid kita semua berjaya. InsyaAllah, insyaAllah, amin. Baik, demikianlah saja tadi webinar. Terima kasih Cikgu Jah, terima kasih semuanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.